Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Luan Sampuragi Sayutan. Hari ni saya nak share dengan you guys macam mana kita nak shoot video produk kita ataupun video B-roll lah. Okay, contohnya macam kita nak shoot kita punya kamera ni ke, nak bagi dia cantik kan, untuk kita selang-selikan dengan A-roll kita. Waktu kita cakap, bila kita sebut pasal kamera tu muncul. Ataupun kita nak buat video produk untuk klien-klien kita hanya menggunakan smartphone guys. Saya tak gunakan DSLR dan sebagainya. Okay, so first things first, equipment apa yang kita kena sediakan. Pertama sekali, kalau saya ini just saya punya mazhab atau pendapat saya akan cuba cari satu meja yang flat surface, tak kisahlah warna kuning ke, hijau ke, merah ke, putih pun boleh dan sebagainya. Kemudian obviously, misal kata kalau macam korang nak B-roll korang adalah produk korang, ini adalah produk korang, dan juga perfume saya daripada Kuza. Ini adalah produk saya yang saya nak shoot. Okay. Kemudian untuk rakaman, korang just boleh dapatkan basic macam tripod ni pun dah cukup. Tripod RM20, RM30 macam ni. Kemudian smartphone holder, nampak? Ni adalah smartphone saya. Dan smartphone holder ni korang boleh dapatkan sekitar RM5, RM10 dan sebagainya. Kat Mr. DIY boleh, kat Shopee pun boleh. Dan saya galakkan korang beli ring light macam saya ni. Satu ring light ni campur dengan batang dia hanyalah RM40 saja. So saya beli dua. Kenapa korang kena beli ring light ni? Sebab korang tengok je lah comparison antara apabila kita gunakan lighting rumah kita yang biasa ni dengan apabila kita gunakan ring light ni. Ini beza dia. Sebab tu saya galakkan untuk korang beli ring light ni. Kemudian ring light ni kita boleh lah aturkan kita punya position kiri kanan dan sebagainya. Saya akan guide you guys kemudian. Okay, alright. So first things first, kita kena sangga kita punya phone kepada smartphone holder macam yang saya pegang sekarang ni. Okay, kemudian kita kena letaklah dekat tripod kita. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, bila dah letak macam ni, nampak dia dah start macam tu. Kemudian kita make sure kita punya produk dekat sini. Produk dekat sini kita akan letak, saya biasa letak kat tengah sikit lah. Okay, letak saja secara asas. Kemudian kita boleh betulkan baliklah position tu dalam kamera. Okay, next adalah kita positionkan kepada kita punya tripod ni. Okay, letaklah dekat tengah sini sikit. Dan make sure kedudukan ni adalah sekedudukan ataupun inline dengan subjek you guys, which is produk kita. Okay, janganlah macam sekejap dekat atas macam ni ke, dia dah macam kurang nice, ataupun low angle ke. Sebagai primary angle kita adalah inline dengan smartphone kita. Okay, next step adalah kita kena positionkan dan juga anglekan kita punya smartphone. Okay, misal kata saya akan inline kan saya punya shot berdasarkan saya punya ring light kat tengah tu. Saya bagi ring light tu ke tengah. So kemudian kita boleh aturkan pula position. Position pada kita punya produk. Kata kita punya produk. So misal kata Kuza ni saya nak letak kat sini sikit. Kemudian kamera saya kat sini sikit. Nampak dia macam tune sebab dia adalah center. Kalau tak betul, kita tarik balik sikit-sikit dan sebagainya lah. Okay, alright. Kemudian lighting. Lighting saya, ini pendapat peribadi saya lah. Saya biasanya gunakan lighting satu dekat belakang dan saya tune kepada warna oren. Belakang tu warna oren guys. Yang ini adalah warna putih dan dia akan light pada posisi hadapan kita punya produk. Nampak ni? So yang ini pula kita boleh alihkan. Kau nak alihkan ke sini sikit ke dekat sikit ke, suka hati korang. Okay, lebih kurang macam ni pun okey juga. It depends pada creativity you guys. Okay, so next step, takkan kita just nak pacak macam ni je kan agak bosan kan shoot macam ni kan. So nak nampakkan dia menarik, kita kena buat misal kata panning daripada kiri ke kanan, ataupun kanan ke kiri, ataupun tilt daripada atas ke bawah, ataupun tilt bawah ke atas. So ini cara dia. Okay, untuk pengetahuan you guys, tripod ni dia ada mechanism lock mechanism yang untuk tilt dan juga pan supaya dia tak nak bagi goyang dan sebagainya lah. So kalau kita tengok daripada segi panning kiri kanan, misal kata saya punya tripod ni dia macam lock. So bila saya buat smartphone saya macam ni, dia tak boleh nak gerak ke kiri dan juga kanan. So kita kena tune kita punya tombol. Kalau macam tripod yang murah ni RM23 ni, model saya ni dekat bahagian kanan. So kalau saya release sikit, saya unscrew sikit, barulah kita boleh macam ke kiri ke kanan kan, bagi dia smooth sikit. Okay, so cara panning kiri dan juga kanan dia mudah je guys, lebih kurang macam ni lah. Make sure that kita punya permulaan misal kata luar daripada kita punya subjek, lebih kurang macam ni. Kemudian final position kita pada pertengahan tadi. Misal kata okay, ni adalah position A, kemudian saya akan pergi kepada position B. Saya slowly lebih kurang macam ni. Nampak dia dah jadi smooth lebih kurang macam tu. Tadi daripada kiri ke kanan, so sekarang ni kanan ke kiri pula. Okay, so kita pergi kepada position yang first position, kemudian second position, lebih kurang macam ni. Nampak? Itu daripada segi panning. Ini daripada segi tilt atas dan juga bawah. Okay, tilt atas dan juga bawah. Sama juga dia ada lock mechanism tu, kita kena cuba cari skru dia. Okay, first things first, kita akan ketatkan balik skru pada panning tadi. Saya ketatkan. Kemudian
Untuk model ni tilt atas bawah dekat sini yang tengah ni Tengah ni saya pusing ke kiri, Kemudian tu nampak daripada bawah kita akan slowly ke atas. Kan cantik tu. Okey. Atas ke bawah pun boleh juga. Okey, kita pergi kepada position yang awal, kemudian kita akan slowly pergi kepada position yang terakhir. Mudah je guys. Benda ni sangat-sangat simple. Keep it simple saja. Next, macam mana kita nak bagi dia cantik sikit adalah kita gunakan teknik yang bernama dolly ataupun slide. Okay, dolly dan juga slide ni kita akan gunakan handheld sajalah. So kita akan keluarkan kita punya smartphone dan kita akan tolak kita punya tripod ni ke tepi lah. Tripod ni kita letak, okay. So kita hanya pegang saja guys. So apa maksud dolly? Dolly bahasa mudahnya adalah lebih kurang macam ni lah. Shot kita akan lebih kurang macam ni. Daripada wide area kepada close up subjek kita contoh. Ataupun close up kepada wide. Lebih kurang macam ni Kalau macam slide, slide lebih kurang macam ni lah. Daripada kiri ke kanan. Ataupun daripada kanan, kita posisikan ke kanan. Dia punya final position adalah pada bahagian kiri. Okay. Cumanya benda ni kena praktis sikit lah. Mustahil lah kata apa, bila first shoot dah dapat perfect kan. Saya akan kira lah biasanya buat macam ni. 1, 2, 3. Lebih kurang macam tu. Kalau dolly in pun sama juga. Saya kata 1, 2, 3. Buatlah macam mana pun, make sure kalau boleh stable as possible. Kemudian kalau macam kita nak stablekan lagi, korang ada dua pilihan. Sama ada pertama stabilize pada editing. Stabilize pada editing pada app smartphone ke, ataupun korang boleh stabilize dalam software pada PC. Contoh Adobe Premiere Pro, DaVinci, Final Cut Pro, semua boleh stabilize kan. Cumanya make sure footage korang kena dapatkan as stable as possible. Jangan goyang macam ni guys. Contoh kan, saya nak buat dolly in kan. So dolly in saja lebih kurang macam ni, ataupun slide saya buat macam ni. Kemudian saya nak stabilizekan dalam editing. Memang tak dapat guys. Okay. Ataupun option yang kedua, kita akan gunakan smartphone gimbal. Smartphone gimbal ni lebih kurang macam ni lah. Okay, ini adalah smartphone gimbal daripada Feiyutech Gimbal 2S. Okay, dia adalah basically stabilizer lah, cumanya adalah elektronik. Okay, so bila saya dah sanggakan saya punya ni, saya bolehlah buat shot dolly tadi kan. So daripada wide angle saya akan pergi ke straight. Nampak dia lebih smooth, ataupun saya akan tarik ke belakang. Okay, untuk buat wide balik. Okay. Ataupun slide daripada kanan ke kiri contohnya. Daripada kanan kita akan tarik ke kiri. Nampak dia dah smooth macam tu. Sama juga dengan kalau macam kita nak buat kiri ke kanan, sama juga. Okey, kanan daripada kiri, kemudian saya akan tarik ke kanan. Macam-macam benda lah korang boleh buat gunakan smartphone gimbal, tapi saya akan buat separate tutorial untuk benda ni. So itu sajalah kot untuk kata apa, dapatkan asas B-roll ataupun cara nak shooting produk. Dan benda ni bukannya korang saja boleh buat kepada misal kata kepada video YouTube korang, video kesukaan korang, tapi korang boleh buat juga kaedah ini dan korang boleh jual kepada pihak klien juga guys. Contohnya macam kalau nak buat food review ke ataupun nak buat product review, boleh gunakan kaedah shooting B-roll yang saya dah share kepada you guys. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video shooting, video editing tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Luan. Sampai lagi, saya Hutan.